Waktu pun berbeza ya. Sambung baca kitab kita sampai muka surat ya 178. Pelajaran yang ke-6 dari kitab Al-Mawa'idh Al-Badi'ah. Semua hari raya adalah hadis-hadis kursi firman Allah Taala. Berkata Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang membawa iman akan Allah Ta'ala. Walau siapa yang ada bawa iman, kita iman, Alhamdulillah. Iman ni satu perkara paling berharga. Allah Ta'ala tak beri, Allah Ta'ala tak beri. Beribu tahun, berketurunan, berjuta-juta manusia, sedikit aja yang tak beriman. Itu pun yang ada tak pelihara imannya, dilucut balik imannya. Wahai sekalian orang beriman, jaga iman pada Allah Ta'ala. Mengapa kamu kata barang yang tiada kamu kerjakan Allah? Dan kerana apa kamu suruhkan padahal kamu tiada kamu kerjakan Allah? Ini cakapan pagi-pagi hari kita dah kena ya. Kita dah kena. Kita suruh orang buat, kita sendiri tak buat. Kita tegah orang, kita pulaknya buat. Allah. Dan kerana apa kamu himpunkan barang yang tiada kamu makan akan dia? Betul tak? Makanan tak dimakan kita himpunkan. Tak adalah saya kalau ambil mesti habislah. Itu makanan yang dalam pinggan, makanan yang dalam bank. Itu kan kau himpunkan. Kan sebetulnya kehidupan perlunya untuk makan saja, bukan untuk kemewahan. Yang kita himpunkan dalam bank kita, yang kita himpunkan dalam geran-geran kita, semuanya kan itu tujuannya lah untuk apa? Untuk menyambung hidup kan. Tak makan, timbun-timbun, kumpul. Agaknya, kalau bayar-bayar kita lah ya. Agaknya apa yang kita ada, cukup sampai mati tak agaknya. Lebih lagi ya. Lebih lagi. Masih nak tambah lagi. Kita dah bincang tentang bab kikir ya. Dalam bab kikir, tak apalah. Kita tinggalkan pun untuk siapa? Anak-anak kita juga. Semangat ulama bilang, kau tinggalkan harta untuk yang masih boleh cari harta. Dan kau balik menghadap Allah, bawa hisab atas harta. Kan namanya bodoh tu namanya. Ya. Kumpulkan yang kau tak makan. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, tak makan. Harta tu tak sempat makan. Tinggal. Semua tu depan mata kita, kita dah nampak. Takut sampai mati miskin. Takut sampai mati kebulur. Allah. Cukup apa yang ada lebih daripada cukup. Sudahlah. Kalau dah bayar-bayar kita ni, kesayugiannya, urusan kewangannya tu dilongi. Selama ni pun kita dah cukup. Makan cukup, apa cukup. Ikut kadar yang kita cukup, lebih sikit sudahlah. Yang simpanan tu lebih banyak. Kenapa? Ingat akhirat. Waktu kita dah tinggal singkat saja lagi. Waktu kita dah tinggal singkat, hanya berapa hari saja lagi. Dan kita punya bekalan sangat sedikit. Dan kita punya peluang di dunia hanya tinggal berapa hari saja, dah tinggal kita masih lagi nak untuk dunia yang akan kita tinggalkan. Kan namanya tak begitu pintar ya. Baik sekarang dah boleh siap-siap untuk benda yang kita boleh bawa di sana. Dan kerana apa kamu tegahkan daripada suatu yang tiada kamu tegahkan diri kamu itu daripadanya, ya Allah ya. Kita nasihatkan orang tapi kita buat ya. Kita tegah orang jangan itu, jangan ini, kita buat. Allah. Kita tegah orang jangan pandang yang haram, kita pandang yang haram. Kita tegah orang jangan dengki, tapi hati kita paling dengki. Kita tegah orang jangan bermusuhan, tapi kita suka bermusuhan. Kita panggil orang wahai saudara-saudara sekalian, tapi kita pandang semua sebagai musuh kita. Kita pandang semua sebagai orang yang anti kita. Allah. Dan berapa daripada taubat sehari, kemudian sehari, dan kamu lambatkan setahun, kemudian setahun. Kerana apa tiada kamu bicarakan? Dosa kita tahun demi tahun, hari demi hari, sampaikan tahun demi tahun, tak taubat. Sekarang kita simak taubat ini pumpung kita dalam bulan haram, tak lama lagi nak masuk dalam bulan Zulhijjah lagi. Waktu-waktu pengampunan Allah Ta'ala musim-musimnya ni. Simak daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kalau kita bilang semak dosa kita bukan setahun 2 tahun dulu. Setahun 2 tahun, 3-4 tahun dulu pun kita dah okey. Dah pakai songkok, dah pergi masjid.
waktu kita masih bujang, baru akil baligh umur 13, 14. Apa menjadi kegiatan kita? Waktu umur kita 17, umur kita 21, apa kegiatan kita? Pakai seluar pendek, buat itu dan ini, pergi jalan dengan perempuan, walaupun kemudiannya dia isteri kita sekalipun. Itu semua tu masa belum jadi isteri kita, ya haram. Dah tobatkan ke belum? Tobat tu apa syarat tobat? Berhenti. Alhamdulillah dah berhenti. Dah umur aku dah dekat 60. Itu jam aku buat umur aku 15 tahun. Dah berapa tahun berhenti? 45 tahun dah berhenti. Berhenti. Berazam nak lakukan lagi? Ya tidaklah, aku dah tua. Tak akan lakukan. Tapi syarat lagi satu, menyesal. Dah menyesal belum? Menyesal. Kalau kenang-kenang dosa-dosa lama, masih boleh tersenyum ke ataupun menggeletar ke? Kalau kita pandang itu sebagai satu kenangan manis, jumpa kawan-kawan lama, ingat tak dulu kita masih muda begini-begini, ketawa, jadi bahan guyon kita. Itu nama belum tobat, belum menyesal. Hatta dengan isteri kita sekalipun, ingat tak dulu awak saya curi-curi ajak awak jalan, awak pun ikut pergi panggung, umpamanya lah begitu begini ya. Ketawa. Nasib baik sekarang kita dah hidup bahagia bang ya, dah ada cucu. Betul dah ada cucu. Tapi masa kita remajanya tu dulu, masih haram tu, belum jadi isteri kita, wajib disesalkan. Kalau diimbas-imbas kembali, astagfirullah, berdosa kita ya, dosa, Allah minta ampun pada Allah Ta'ala. Tengok gambar-gambar lama orang perempuan. Tengok gambar-gambar 70-an kan tak, tahun-tahun 70-an kan tak pakai tudung ya. Pakai tudung, kalau pakai tak ada pakai tudung lah. Yang panggil tudung kan makcik-makcik, selendangnya pun sikit aja gitu ya. Yang kebanyakannya orangnya tak pakai tudung ya. Cucu saya tengok gambar filem cerita Seri Mesing dulu. Baru yang beberapa hari lepas. Dia kan tengok sekarang tu, semuanya tak tutup aurat. Orang zaman dulu kan begitu ya. Semuanya tak tutup aurat. Yalah, zaman sekarang kan tak boleh tidak. Dia je masih kecil aja nak keluar maknya pakai tudung. Tengok gambar semuanya, gambar mak dara semua tu kan. Semuanya tak tutup aurat. Ya zaman dulu. Jadi orang-orang perempuan kita dulu tahun-tahun 70-an, 80-an tak tutup tudung semua tu. Dosa tu ya, dosa. Kalau tengok gambar-gambar lama tu jangan bangga. Wah ibu lawa dulu ya. Kau tak tahu ibu ni primadona. Dulu primadona kampung. Tak tahu bapak kau suka. Tak boleh tu kau bangga. Tengok, astagfirullah, ni gambar jahilah ibu. Bakar awak tak apa. Hapuskan. Itu kesan dosa kita. Yang kalau kita pandang, kita tengok, bawa bangga pada kita. Astagfirullah, ibu kau dulu tak tutup aurat gini. Allah. Lagi, orang perempuan lagi masih sekolah. Zaman kita kira dah moden lah. Sekolah orang perempuan dah pakai pakai t-shirt, pakai apa, lari di padang semua kan. Zaman mak kita masih belum lagi. Zaman kita dah isteri-isteri kita bayar kita kan, dah mengalami zaman kemodenan semua begitu ya. Kadang pakai seluar pendek pun Allah minta ampun semua tu pada Allah Taala. Tak boleh jadi satu kebanggaan. Jadi satu sukacita tengok lihat ibu dulu, lihat ayah dulu. Tak boleh, kena taubat. Itu namanya belum taubat lagi. Sembahyang yang ditinggalkan kena qada, syaratnya lagi. Kalau sembahyang kena qada, kena kira setiap hari tuan-tuan sekalian. Kena kira, tak boleh tidak. Macam mana nak kira ustaz? Ada orang kalau bilang dah sekian lama, macam mana nak kira? Sangkit saya tak akan ingat. Saya tanya, akak umur berapa? Saya umur 63. Baru 63 boleh kira, kan dah 6003. Kalau 6003 tu susah juga, nak kena buka buku sejarah, nak kena apa kan. 63. Mari kita kira sekarang. Akil balik umur berapa? Tak ingatlah ustaz. Tak ingat, saya kira 9. Perempuan kan? Yang 9. Belum lagi lah. Ingat pula. Umur berapa? Umur sekian. Pada ketika itu akak punya sembahyang macam mana? Sembahyang ke tak sembahyang? Jenis keluarga sembahyang ke jenis keluarga tak sembahyang? Kan ikut keluarga kan? Sembahyang, bapak garang. Sampai bila umur cedera? Apabila duduk asrama. Berapa hari, berapa waktu cedera? Setiap waktu? Tidak. Ada sembahyang juga. Yang ditinggalkan berapa? Dia tinggalkan zuhur dengan asar, sibuk kuliah apa semua begitu gini. Ada qada? Tak ada qada. Baru-baru ada qada, kemudian tak ada qada. Berapa lama itu? Berapa lama di asrama itu? Taruhlah 2 tahun. Kemudian apa cerita? Kemudian akak tak sembahyang langsung. Akak belajar di negeri orang putih. Akak tak sembahyang langsung 5 tahun umpamanya ya. Habis kemudian balik, apa cerita? Akan boleh dikira. Boleh dikira setiap waktu, kena kira dan kena qada. Dan jangan berpegang mazhab Hambali bilang tak kena qada. Itu bukan tak kena qada, tak boleh qada. Itu lagi berat tu. Kalau kita boleh qada tu, contohnya bayar bil. Tarikh tamat 30. 1 hari bulan aja datang terus tangkap masuk jail. Alamak, tunggu bicara. Ataupun 1 hari bulan, 2 hari bulan masih boleh terima. Bayaran lambat tapi kena mohon.
saya kenapa lambat, kena minta beri penjelasan. Itu kan ringan namanya. Yang boleh qada tu ringan, maknanya dia boleh tunai dari sekarang dan minta ampun Allah Ta'ala. Habis sampai kita kirakan zuhurnya sekian ribu, asarnya sekian ribu, buat yang orang betul-betul dia buat dia buat 7 tahun 7 tahun. Nanti call ustaz, apa akan ada apa, telefon tengah-tengah malam, hari ni qada saya habis, selama 12 tahun saya qadakan, alhamdulillah. Lepas tu dah boleh buat sembahyang sunat, dah boleh apa semua, qada. Yang ada baru buat sebahagian daripada qadanya, meninggal dunia, alhamdulillah, mati dalam taubat namanya. Kena kira. Puasa lagi jahat, puasa kena fidyah. Setakat ni saya kalau kirakan orang fidyah yang paling tinggi, saya pernah kirakan $56,000 Singapura. Allah, tak pernah puasa, panjang pula umurnya sampai ketua. Sakit lain cerita, sihat pulaknya Bininya memang tak kira. Setakat ni kalau kita kirakan fidyah orang mati, tak ada satu yang bayar terus. Pasal kita bukan qadi dan negeri kita tak ada undang-undang boleh sita harta orang. Sepatutnya boleh. Sebab itu harta fidyah tu harta hak fakir miskin. Hak apa si mati kena bayar, hutang si mati tu namanya tak ada. Paling banyak apa nangis-nangis tak kira. Kita dengar 56,000 kering air mata dia terus. Allah, paling banyak kasih 1-2 ribu. Nanti kita panggil ustaz lagi kalau ada perlu, kata engkau lah. Begitu yang dalam kubur tu menjerit-jerit. Nanti cari kaul. Tapi zaman sekarang ni senang. Kalau ada permasalah pun kau cari, mesti ada kaul yang boleh menyenangkan hatimu. Ada nanti, ikut kaul ini boleh ini. Jangan ikut mazhab kita Syafi'i yang selamat, yang sejahtera. Ini soal akhirat, soal barzah, soal seksa kubur, soal nak ngadap Allah Ta'ala. Tak boleh anggap enteng, ambil yang paling ringan, kira fidyahnya. Kecuali kita kalau kirakan fidyah orang yang tuan punya diri, nanti tampil akak dulu masih bersalin pulaknya kerja, jadi tak sempat qada, dah ngandung lagi, begitu gini apa semua. Sekarang sampai anaknya dah bersalin, maknya belum habis qada. Tapi kita kirakan fidyahnya sekian. Dia qadakan harinya, fidyahnya dia bayar. Kalau tuan punya diri selalunya dia bereskan. Dia macam mana pun dia jimatkan, dia takut kena siksa kubur kan. Lagi dah tua kan. Mesti dia bereskan. Jadi apa tobat dosa-dosa kita yang silam-silam. Dosa yang boleh dikira, dosa yang dalam hati. Kita benci dengan orang, kita dengki dengan orang, kita suudzon dengan orang. Allah, semua bercatat tu Semua bercatat tu Allah Ta'ala saksikan. Tentang dosa dalam hati yang ada orang tak faham tau. Kan ada hadis Nabi, kalau kita berazam nak buat dosa, niat nak buat dosa, belum buat, tak dapat dosa. Tak jadi buat, baru ada dosa. Baru dalam hati, taruhlah malam ni rasanya nak rompak bank lah, umpamanya dah kepingin betul-betul ingin nak rompak bank, dah siap sarung tangan, dah siap sarung muka semua tak jadilah pergi kuliah. Tak, dibatalkan niat rompak bank, dapat pahala. Jadi rompak bank baru dosa, baru niat nak rompak bank belum dosa. Jadi sangka orang yang dalam hati tu belum ada dosa tau. Sebenarnya itu maksiatnya maksiat zahir, merompak bank, minum arak, zina, judi. Kok dah lama tak main judi, malam ni nak main judi lah, umpamanya, na'udzubillah min zalik begitu dah dapat dosa, belum dapat dosa. Dosanya zahir, maksiatnya zahir, baru lintas dalam hati, belum dosa. Tapi kalau ujub, riak, dengki, suudzon, itu dosa hati. Tidak ada amalan zahirnya. Dengki ada amalan zahir tak? Tak ada amalan zahir Kalau kau garis kereta orang tu, dah kira anyanya lain Kau umpat dia, dah kira dosa lain. Dalam hati aja tu dah berdosa. Syirik kan dalam hati. Tak ada perbuatan zahirnya, dah berdosa. Jadi orang, setakat dalam hati pun dah berdosa ustaz. Katanya dalam hati belum dosa. Kalau maksiatnya maksiat zahir, tapi memang maksiat hati, maka hatinya bersikap sedemikian sudah berdosa. Ujub, riak, bongkak, takabur, syirik, semua tu na'udzubillah min zalik, menyemutukan Allah. Semua itu dah berdosa. Taubat, imbas balik kita dahulu semua tu Yang pernah berdukun, minta belajar silat, ambil ilmu kebal, ada meniaga, ambil pelaris, nak pikat orang, ambil pengasih, pemanis,
pembenci, macam-macam apa, semuanya gitu. Semuanya tu kita dah berhentilah dulu, dah lama tu dulu. Tapi dah taubat belum? Kau kena batalkan. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fi samalaha wallahu samiun alim. Itu semua tu menafikan kita punya yang dulu-dulu semuanya tu, ya. Menafikan dulu-dulu semua. Kena batalkan, ya Allah, aku kok pernah beriktikad bahawasanya dukun ini boleh beri manfaat, fulan ini boleh beri mudarat, tangkal ini boleh menjadi sihat. Allah, semuanya tu kena batalkan, kikiskan. Imbas-imbas, aku dah tak buat. Tapi betul juga tau kata dukun tu. Betul juga kau masih beriktikad. Dah tak buat 30 tahun. Tapi masih mengiyakan dalam hati tu. Ya, takut tu semua tu. Imbas balik semua yang kita pernah buat bukan-bukan zaman dulu. Sampai sekarang ini pun masih ingatkan kita dah baik. Macam-macam lagi dosa kita. Ya. Dosa apa lagi, ya? Dosa terhadap anak isteri. Anak kita kasih sekolah tinggi-tinggi tapi tak digalakkan ibadat. Dia komplain pada Allah yang akhir. Anak kita 7-8 orang. Satu kita tak pernah cek wuduk kau macam mana, abah nak tengok. Satu kita tak pernah dengar Fatihahnya macam mana. Kau dengar, abah dengar kau punya Fatihah, abah dengar kau punya At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatut. Semua serah mak guru saja. Berdosa kita tu. Berdosa kita tu, ya. Adakah kamu terpelihara daripada mati? Atau adakah kamu lepas daripada neraka? Atau adakah kamu tahkikkan akan kemenangan dengan syurga? Atau adakah antara kamu dan antara Tuhan itu janji? Allah, seram, ya. Apa engkau sudah kau terlepas pada mati? Ya, tidak. Apa engkau sudah lepas daripada neraka? Ya, masih belum lagi. Atau kau sudah takdirkan kau kemenangan masuk syurga, kau confirm dah dapat tempat kau kat syurga, siapa bilang? Allah, ni Rabbul Alamin yang cakap, ya. Ataupun dengan Tuhanmu ada janji. Aku dah janji dengan Tuhan, Tuhan dah bilang. Saya Yahudi kan. Dia suruh tanya, ada janji? Kami tak masuk neraka. Siapa bilang? Al-Quran tanya, ada janji? Mana ada janji? Tak ada janji. Engkau sendiri angan-angan sendiri. Itu kita beri angan-angan terhadap diri kita, ya. Walakin mendustakan akan kamu oleh nikmat. Walakin, tetapi, bahkan mendustakan kamu akan nikmat dan membinasakan akan kamu oleh orang yang mendayakan akan kamu daripada dunia ini dan oleh panjang angan-angan, maka tiada kamu beroleh sihat dan sejahtera. Kamu dapat mendustakan nikmat. Kamu dapat nikmat Allah Ta'ala, kamu tidak mensyukuri. Nikmat mata tak digunakan untuk ibadat. Nikmat lisan tak digunakan untuk baca Quran. Nikmat akal fikiran tak digunakan untuk tafakur. Semua itu bahkan untuk angan-angan dan macam-macam. Nikmat hati tak digunakan untuk insaf. Bahkan untuk dengki. Allah, semuanya itu, ya. Dan dilalaikan dengan angan-angan. Seolah-olah kita bagus dan panjang angan-angan. Seolah-olah masih belum nak dekat mati. Asal dengan orang mati aja rasa macam orang punya bahagian. Aku belum lagi. Aku lambat lagi. Macam bukan kita saja, ya. Dan takutkan olehmu akan diri kamu daripada panjang angan-angan, maka bahawasanya ajal kamu itu maklum lagi berhad. Maklum, dah diketahui. Di sisi Allah dah tulis pun. Bila kau akan mati? Bila kau mati? Kalau kita punya mati tahun ini, bermakna Nisfu Sya'ban yang lepas tu, nama kita dah naik dah tu maknanya. Nama kita dah naik. Dah dalam senarai Israel dah. Israel dah ada senarai. Tiap tahun siapa yang akan mati, nama kita dah naik. Dah maklum. Ajal kita dah maklum. Bagaimana lahir kita dah maklum belum? Kan dah maklum. Mati kita dah maklum juga. Lahir ada had. Sampai habis. Tak boleh sihat, tak sihat. Sakit, tak sakit. Dan segala rahsia kamu semua hanya itu lagi akan terbuka. Allah. Yang kita pura-pura, yang kita palsukan zahir macam baik ini semua akan dibuka. Ya Allah, jangan buka aib kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, ampunkan dosa kami, tutup aib kami, ya Allah. Kami mengaku kesalahan, ya. Dan segala tirai kamu itu pun dibinasakan. Yang menutup kita, kepalsuan kita dibinasakan. Maka takut olehmu akan Allah Ta'ala, hai yang mempunyai bicara. Mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan dan dahulukan olehmu, yakni belanjakan oleh kamu pada barang yang memberi manfaat bagi dirimu
pada akhirat, dan barang yang daripada tanganmu. Apa yang dalam tangan kita, hantar ke akhirat dahulu, biar selamat kita. Hantar ke akhirat dahulu, ya. Hantar dulu. Selalu ingat dia, budak-budak pembantu-pembantu Indonesia ni, orang sangat panggil bibi, ya. Asal pembantu aja panggilnya bibi, ya. Bibi itu mak saudara. Bibi itu mak saudara, ya. Jadi kalau kita pergi rumah orang kita, ini bibi saya. Bibi awak. Kok tua? Bibi itu mak saudara lah. Bibi itu mak saudara. Pasal tidak orang gaji, mesti orang Jawa tu, kesian tu. Kita tengok kerja-kerja tu, jarang kita dengar pembantu rumah daripada Banjar ke, daripada Bugis ke, dari Padang ke. Mesti dari Jawa. Sana orang yang paling susah. Kenapa Jawa paling susah dalam seluruh Indonesia? Pasal dia yang paling banyak kena tekan pada zaman penjajahan. Kekayaannya semua, maka sampai berturunan dia punya, di perahnya tu, sampai berturunan kesan kemiskinannya tu, sampai sekarang. Maka banyak yang jadi pembantu rumah, ya. Tengok si bibi-bibi ini semua, ya. Kalau yang pintar dapat gaji kerja di Singapura, itu jamlah gajinya 300 lah, ya. Yang pintar pak makan ditanggung tuan rumah semua, belanja sikit-sikit kadar keperluan dia untuk beli sabun apa semua, lain semua hantar. BNI pak, BNI, Bank Negara Indonesia. Wah, lumayan kalau dolar tukar rupiah. Dia tak bilang tukar lah, tukar. Indonesia. Kalau dolar tukar rupiah, oh lumayan, nanti pulang bisa beli kebun, bisa beli kerbo, ya. Nah, kita tengok gambar rumah dia lebih besar pada rumah kita. Itu yang pintar, dia hantar ke sana. Yang tak pintar, duitnya dihabiskan. Belanja Bangla, boyfriendnya Bangla. Belanja Bangla, belikan handphone, belikan apa semua. Nanti nak balik, saya nak balik, wang belum cukup, utang belum habis. Kerja ketiga 4 tahun lagi kerja, baru insaf. Itu pun boleh ulang. Kalau kita mati macam mana? Yang pintar pak, wang yang hantar BNA, Bank Negara Akhirat. Di mana itu? Di rumah-rumah anak yatim. Itu kaunternya, rumah anak yatim, di masjid-masjid, di madrasah-madrasah. Masukkan. Kita masukkan, diganda oleh Allah Ta'ala. Kalau kita dah ada akaun di sana, akaun bank di sana, agaknya tak masuk syurga tak? Allah tu maha adil. Kalau kita dah ada akaun bank di syurga, kita dah hantar wang kita sana, ya, agak-agak tak masuk syurga ke? Dia masuk syurga, insya-Allah, ya. Kita harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hantarkan. Ada tanah 10 ekar, jangan semualah. Kalau semua pun bagus. Hantar 2 ekar. Agak-agaknya kalau 8 ekar masih ada 2 ekar dijual untuk infak, miskin tak agaknya? Kaya lagi. Tenailah. Saya ada 1000. Saya belanjakan 300. Bakinya piro? Saya ada 1000, saya belanjakan 300 untuk infak. Bakinya berapa? Oh, salah kira. Bakinya 700 plus 300 kali 700. Punya banyak. Plus rida Allah, plus sembuh sakit, plus tolak bala. Allah, semuanya begitu, ya. Kalau dari Allah Ta'ala, bukan hanya sebut-sebut sekat mata wang saja. Tak kena sakit jantung, sip berapa banyak. Tak kena sakit ginjal, buah pinggang, sip berapa banyak. Isteri tak main kayu 3, sip berapa banyak. Anak tak makan dadah, sip berapa banyak. Semua tu lebih daripada wang tu semua tu. Anak pintar sekolah tu, untung berapa banyak. Anak kuat ibadat, untung berapa banyak. Tu semua tu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hantarkan ke sana dahulu, ya. Wang kita hantarkan sana. Sampai sana lumayan. RM jadikan RS. RS tu apa? Real syurga. Real syurga tak tahu pakai apa, agak macam mana dia punya belanjanya sana. Hai anak Adam, bahawasanya engkau didatangkan serta ilmu jua. Jika baik ilmumu, baiklah datangmu kepada Tuhanmu. Allah. Baik ilmu, jadi baik amal. Baik amal, jadi baik hati. Baik hati menghadap Tuhan, baiklah selamanya. Ya. Dan jika jahat ilmumu, nescaya jahatlah datangmu kepada Tuhanmu. Ada baik ilmu, jahat ilmu? Ya. Ilmu, sama-sama berilmu. Tapi dia yang jahat. Kalau belajar tak niat kerana Allah Ta'ala. Jahat dah tu. Ilmu tak diamalkan, jahat ilmu lah tu namanya. Ilmu
diamalkan tapi tak dengan ikhlas, jahat ilmu lah tu namanya. Baik ilmu ngadap Allah Ta'ala, baiklah nanti diterima Allah Ta'ala. Jahat ilmu ngadap Allah Ta'ala, jahatlah nanti. Ada ilmu tapi jahat. Na'udzubillah min zalik ya. Dan pada tiap-tiap hari itu kuranglah umurmu hari daripada yang engkau keluar daripada perut ibumu. Dan daripada sehari kepada sehari bertambahlah hampirmu kepada kuburmu hingga masuklah engkau kepadanya. Betul tak? Kalau kita nak mati lagi 100 hari semalam, hari dah jadi berapa hari? 99 hari tu. Kalau nak mati lagi 10 hari, hari tinggal 9 hari tu. Kalau nak mati lagi 10 jam, dah tinggal lagi berapa jam saja kita nak mati ya? Tak pasti ya bila kita mati. Pokoknya dah dekat lah, dah dekat. Tapi jangan bimbang. Dia yang ada orang mati muda, mati tua. Betul kan? Yang tua-tua jangan bimbang. Ada khabar baik. Confirm tak mati muda. Confirm kita tak mati muda. Jangan bimbang ya. Yang muda-muda tu bimbang, kadang mati muda, kadang mati tua, kena jaga-jaga. Kadang muda lagi dah mati, bapaknya masih ada, yainya masih ada, dah mati ya. Yang tua-tua macam kita jangan bimbang. Jangan bimbang tuan-tuan haji semua. Tak mati muda confirm. Tetap mati tua. Bila-bila akan mati maksudnya. Seram je. Dah bayi-bayi kita tengok yang lagi muda pada kita mati, kita tengok aja. Kalaulah aku yang diambil, umurnya kan jauh lebih layak pada dia. Dia umur 30-an, umur 40 mati. Aku kan kalaulah aku diambil, Allah, kan umur aku dah lebih layak untuk mati pada dia. Belum sampai ajal. Tengok. Balik terus ngeteh ngopi. Semua lagi hari-hari, Allah. Sekejap aja takutnya. Lepas tu kena majlis ilmu, kena selalu ya. Jadi diingatkan kita selalu. Seram. Sekejap aja lupa. Betul. Tapi kalau kita hadir majlis ilmu selalu diingat. Hai anak Adam, bermula umpama kamu di dalam dunia ini seumpama lalat. Ketika jatuh ia ke dalam manisan, lalai ia di dalamnya seolah-olah kekal ia di sana. Demikianlah engkau di dalam dunia ini. Maka janganlah kamu seperti pelita yang menerang akan dirinya dan menerang ia bagi lainnya. Maka janganlah kamu seperti pelita yang menerang ia akan dirinya, yang membakar ia akan dirinya dan menerang ia bagi lainnya ya. Jadi pelita menerangkan orang lain tapi dia bakar dirinya. Jangan jadi begitu. Wallahu alam bisawab. Ini kesimpulannya ialah apa? Jangan kita nasihatkan orang tapi kita tidak ingat nasihat diri kita sendiri. Tak tobat, tak insaf, tak sedekah, tidak bersihkan hati kita, tidak bersihkan ilmu kita. Juru-juru nasihat, Allah takut tau. Kalau dengar gini macam tak nak jadi juru nasihat lagi. Tak boleh pula, kena sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.